Allahu ya Allah, ya Allah, Allahu ya Allah, ya Allah. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tahun tu memang dah pakat lah. Alhamdulillah. Okay lah. Tuan-tuan, hari ini kita akan bicarakan sikit tentang Ramadan dan juga tentang Syawal yang sedang mendatang. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Surah An-Naml ayat 19. Satu doa yang bagus untuk kita amalkan, selain kita petik dia daripada Al-Quran, tetapi dia merupakan satu lantunan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang kita kecapi ni, insya-Allah. Tuan-tuan, kita ulang kaji sikit. Contoh Ramadan. Bila sebut tentang Ramadan dulu, kita tengok dalam buku yang kita duk baca dulu kan, Pedoman Ramadan contohnya oleh Profesor Hasbi As-Siddiqi, dan buku-buku lain atau kitab-kitab lain mengatakan Ramadan itu diambil daripada perkataan yakni yang bermaksud panas, bulan yang sangat panas. Maka ulama ataupun orang-orang bijak buat analogi, Ramadan itu, panas itu ialah panas yang membakar dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Tuan-tuan, kita ni macam besi. Dan kalau besi ni tidak terjaga, besi ni akan karat. Proses nak membuang karat-karat itu perlulah menggunakan api yang sangat panas. Saya teringat satu peristiwa. Saya pergi solat subuh di satu masjid, kemudian imam dia baca bacaan yang cukup bagus, tuan. Saya mengenali seorang ustaz kat situ, yang mana orang yang jadi imam pagi itu adalah anak murid dia. Ustaz ni dia buka pondok, dan akhirnya orang-orang yang hantar pelajar-pelajar dekat dia ni orang-orang yang mak bapak yang dah tak boleh nak handle anak lah. Maknanya pergi letak, ustaz, saya tak boleh nak buat apa dengan anak ni, minta bantulah ustaz buat. Saya kenal ustaz ni dan saya amat menyayangi. Tetapi bila saya dengar dia baca subuh tu, tuan-tuan, subuh tu saya ke laut. Sebab apa? Sebab bila dengar dia baca, dia bermula dengan Al-Fatihah, kemudian dia baca surah. Bila dia baca surah, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Masya Allah, sedap, tuan-tuan. Habis saya pun hanyut dengan surah tu. Dengan kesedapan tu kita hanyut, sedar-sedar dia rukuk, Allahu Akbar, Masya Allah. Kelang kabut lah kita. Baik, harapannya rakaat kedua dia sambung. Memang dia sambung dan bacaannya Masya Allah. Saya simpan perasaan tu dalam hati saya. Saya nak jumpa ustaz ni, saya nak tanya dia kan. Lama saya simpan, tuan-tuan. Akhirnya dalam satu pertemuan sempatlah saya berjumpa dengan dia. Nama dia Ustaz Ali. Ustaz Ali, kalau tuan-tuan pergi Bintulu, tuan-tuan boleh jumpa dengan Ustaz Ali Fatullah Harun.
sampaikan salam daripada saya, kan. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapat banyak manfaat. Dan saya tanya dia, Ustaz kata anak murid adalah orang-orang yang dulunya jenis rebus tak empuk ni, kan. Mak ayah pun tak ada lah, hantar ni kira hantar tu sudah lah, kan. Tak tahu nak buat apa dah ni, kita tak tahu nak buat apa dah. Terima kasih sahabat-sahabat daripada Sarawak pun ada ni, Masya Allah, kan. Abang Sepawi, terima kasih. Kemudian tuan-tuan, dia kata Ustaz, dia kata Nizam, dia kata ingat, semua orang boleh berubah, cuma kita tahan dengan tak tahan aja untuk tunggu perubahan-perubahan tersebut. Jadi saya tanya Ustaz, macam mana proses yang tak boleh buat sehingga orang yang dulu rebus tak empuk ni, bila kita tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita dengar, kan. Macam mana proses Ustaz tarbiyah mereka sehingga akhirnya mereka jadi begitu hebat. Ya tuan-tuan, datang dengan rokok, dengan tapi duduk sekejap, yalah, setahun 2 tahun sampai boleh jadi imam. Tuan-tuan, kita kadang-kadang di rumah, tuan, kita didik anak kita 4-5 tahun, tuan, untuk dapat situasi yang macam tu, untuk suruh jadi imam pun kadang-kadang kita fail. Tu kita bela daripada kecil, tuan. Kita suap makanan, kita mandikan, kita basuh, kan, segala-galanya, tapi kadang-kadang kita gagal. Jadi kita kena ambil ilmu daripada orang-orang yang macam ni, tuan. Dia kata dia kata manusia ni macam besi. Ini kisah besi ni. Manusia ni macam besi. Kalau dia terbiar, besi terbiar tengah panas, akhirnya dia berkarat. Dia berkarat. Dalam kekaratan itu, kalau kita nak elokkan dia balik, kita kena bakar, kata. Kita kena bakar, Nizam kata. Pertama kena bakar guna api. Dan api itu kena api yang memang panas. Dia tak alam-alam terbakar. Jadi kita tengok orang buat satu relau, masukkan besi yang karat tadi dalam api, tuan-tuan. Masukkan besi yang karat di dalam api memerlukan satu proses yang lama. Kemudian bila lama, dia juga tak boleh tinggal macam tu. Dia kena tengok, dia kena tengok, dia kena tunggu, dia kena tengok. Tak boleh biar hancurlah. Jadi dia kena ada di situ untuk pantau besi tu. Apabila besi tu sudah nampak lembut, kemudian dia ambil balik keluar. Tuan-tuan, kemudian diketuk dengan tukul. Ketukan itu juga ketukan yang bukan menyakitkan, tetapi ketukan yang membentuk. Yang keras tadi bila sudah lembut, nak dibentuk, tuan-tuan, bentuklah apa nak jadi. Dia boleh jadi keris, dia boleh jadi pedang, dia apa saja kita nak bentuk. Tapi ingat, dalam proses nak bentuk tu lagi, dia akan keras balik, masuk balik dalam besi, dalam api tu. Proses ni proses yang panjang, proses yang memerlukan ketabahan, proses yang memerlukan satu kesungguhan daripada orang yang nak bentuk besi tu. Dia tak boleh nak buat alang-alang, tak boleh. Dia kena tunggu, dia kena buat sungguh-sungguh. Sehinggalah sangkut-sangkut, ya. Kenapa, ya? Dah okey dah ni, kan? Ya, Waalaikumsalam. Dekat tempat lain pun sangkut-sangkut ke? Dekat Sarawak sangkut tak? Dekat Ipoh sangkut tak? Saya rasa tak selesa bila ada orang sangkut-sangkut ni. Kesian pula kat sini. Maaflah. Tak tahu sebab kena dia air hujan agaknya. Tuan-tuan, baik,
Kak Zunita, manjur sangkut tak? Terima kasihlah tengok. Kan? Dia salam Jumaat. Baik tuan-tuan. Jadi bila saya dengar apa ni tamsilan yang dibuat oleh ustaz tadi, jelaskan dengan lebih terang. Dia kata Nizam, besi itu kita ataupun anak murid kita. Besi itu kadang-kadang dia orang berkarat dan sebagainya. Api itu apa dia? Api itu zikrullah. Api itu zikrullah. Api itu zikrullah. Kena bawa mereka berzikir banyak-banyak pada Allah. Kena banyak-banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan, kita balik. Besi itu kita ataupun anak murid kita. Anak murid kita yang kita nak bentuk, anak-anak kita yang kita nak bentuk. Dan api itu ialah zikrullah, iaitu banyakkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasihlah sudi menerima kemaafan. Dan orang yang bakar besi itu ialah kalau kita sebagai pendidik kita lah, kalau kita sebagai mak bapak kita, begitulah juga. Jadi proses nak melentur besi itu memang susah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dia memerlukan satu proses yang begitu panjang. Itu Syawal, itu Ramadan. Ramadan satu proses membakar dosa-dosa manusia. Karat-karat besi, karat-karat yang terdapat pada besi, mudah-mudahan besi itu dia kembali baik dan dapat digunakan insya-Allah. Mudah-mudahan kali ini teranglah insya-Allah. Baik, kemudian Syawal tuan-tuan, ialah kalau kita tengok dalam buku-buku yang kita baca-baca tu kan, kata Syawal ni ialah dia meningkat ataupun menaik. Meningkat ataupun dia menaik. Kalau dalam buku-buku yang kita rujuk, diambil perkataan Syawal itu daripada satu situasi di mana unta-unta betina dia menaikkan ekor dia untuk tidak bersama dengan unta-unta jantan. Jadi ahli-ahli, orang-orang alim, orang pandai mengambil analogi ini juga menjadikan bahawa Syawal satu bulan di mana proses kita untuk menaikkan amalan kita, meningkatkan amalan kita. Jadi seandainya bila kita masuk Syawal dia menurun, maka ada masalah dalam Ramadan kita, kan? Ada masalah dalam Ramadan kita. Ada yang kata Ramadan bulan Ramadan adalah kesan daripada kehidupan 11 bulan yang berlalu. Ada pula yang kata Ramadan madrasah untuk hidup pada 11 bulan yang mendatang. Kalau kita boleh buat satu bandingan Ramadan dengan proses kita bekerja, kan? Bekerja dan berkursus, mana lama tuan-tuan? Tentulah bekerja lama, berkursus pendek je. Sebulan, 3 hari, seminggu. Jadi bekerja je lama. Maka Ramadan juga dipanggil madrasah, iaitu masa kita berkursus, perkemaskan balik apa yang perlu kita perkemaskan. Akhirnya selepas Ramadan kita terus bekerja. Biasanya bila balik kursus, orang semangat bekerja. Mudah-mudahan selepas habis Ramadan kita juga bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan kita, ibadah kita terutamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya pagi ni terdetiklah kan nak berkongsi diri saya sendiri dengan tuan-tuan. Kita melihat satu proses peningkatan yang kita nak. Peningkatan ni kalau kita nak ambil di awal-awangan susah. Jadi kita buat contoh supaya masing-masing boleh rujuk contoh tersebut. Supaya kita boleh tengok, kalaulah kita boleh meningkat di situ, cantik. Kalau tak boleh di situ pun bidang-bidang yang berbezalah. Saya nak memetik dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf. Siapa ada Quran dia boleh rujuklah. Kan? Tuan-tuan, dalam surah Yusuf ni dia terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil.
Antara yang kita selalu dengar kehebatan surah Yusuf ni, antara lainnya apa dia? Ialah maafkan orang lain. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan adik-beradik dia yang lain. Walaupun adik-beradik dia buat satu orang kata apa, perkara yang amat menyakitkan. Buat satu perkara yang kalau difikir dengan akal tidak boleh diterima dengan akal. Tetapi Allah SWT nak ajar kita melalui Nabi Yusuf alaihissalam untuk kita memaafkan. Baik, soalannya, sudahkah kita memaafkan dalam bulan Ramadan? Yang minta maaf pada kita tu okeylah. Yang kita tak jumpa-jumpa ni, baru ni ada orang cerita, ustaz dia kata saya bagi hutang dekat kawan, saya minta lah hutang tu kan. Kata kawan saya kata apa? Yang bagi hutang kamu kan, siapa suruh kamu bagi, dia kata kan. Jadi kamu tunggulah, sekarang ni aku tak ada duit kan, sekarang aku tak ada duit, jadi kamu tunggulah kan? Kamu yang bagi hutang kan. Ni tuan-tuan, macam kan, tuan-tuan, ini semua kan ghaflah belakang ni tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, Nabi Yusuf ni hebat tak? Nabi Yusuf hebat tuan-tuan. Orang yang hebat dia lahir tidak bersendirian. Saya nak pergi kat belakang tu, kita tengok lepas ni. Dalam ayat, saya petik daripada ayat 96 sampai 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basiran qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju itu ke wajah Yaqub. Lalu kembalilah dia dapat melihat. Dalam tafsir Ibn Katsir, saya merujuk ni tafsir Ibn Katsir. Dalam tafsir Ibn Katsir ni, kata sini yang membawa baju kepada Yaqub itu juga adalah anaknya, anak Nabi Yaqub sendiri, yang mana dia lah dulu yang meletakkan Yusuf ke dalam perigi buta tersebut sebagai satu rasa penyesalan, sebagai satu rasa nak menyesal di atas perbuatan yang dibuat dulu. Ketika Yusuf suruh bawa baju ni pergi jumpa ayah dia yang bawa balik. Dulu dia yang letak dalam perigi, sekarang ni dia yang bawa balik baju tu untuk diberi kepada ayah dia. Tidakkah dia kata sini, sehinggalah lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yaqub, tidakkah aku katakan kepadamu bahawa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Mereka berkata, part ni penting tuan-tuan, part ni penting. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Pertama, orang yang hatinya baik dan dia nak kembali pada Allah, pertama sekali dia mesti mengakui dosa-dosa dia. Dia tahulah dosa dia. Dia mesti mengakui dosa-dosa dia dan dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jangan kita rasa selesa dengan dosa-dosa yang kita buat tu. Satu. Dan kehebatan orang yang hebat, di belakang dia ada orang yang lebih hebat. Contoh ni, tengok. Yaqub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, Nabi Yaqub dia tahu kan anak dia bersalah. Dia tahu. Kalau kita dalam situasi macam tu, orang dah mengaku salah ni, kita akan kenakan dia cukup-cukup. Nak? Dulu masa buat kamu tak fikir. Dulu sekian. Kita akan kira balik ni. Satu demi satu. Anak kita buat salah dengan kita. Di saat dia minta maaf, kita keluarkan buku nota. Tarikh sekian. Ingat aku siapa?
kawan. Ni ayah ni tahu. Oh boy. Tuan-tuan, kita jaga depa ya tuan-tuan. Noh. Kita tolong jaga ya. Jadinya kehebatan Nabi Yusuf ni kerana dia ada seorang ayah yang jauh lebih hebat tuan. Bukan senang. Dia tahu bahawa anak dia pergi bunuh adik dia ni. Pergi tinggal dekat sumur ni. Dia tahu dia Nabi tuan. Dia tahu. Dia tahu anak dia bersalah. Dia tahu pakatan-pakatan jahat anak dia. Tetapi Masya Allah, di saat anak dia minta ampun, minta dia tolong. Ya Allah, ayah, tolong minta ampun kepada Allah SWT atas dosa kami. Tengok dia kata apa? Dia kata apa sini? Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Nanti tak apa, dia kata sesungguhnya berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Ramadan dapat didik kita sehingga kita sungguh-sungguh sangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sungguh-sungguh dengan Allah Taala ni, kita berlapang dada sungguh. Sungguh Ramadan itu Ramadan yang bermakna. Sungguh Ramadan itu Ramadan yang bermakna. Okey. Bapa yang baik, lahir anak yang baik. Nabi Yusuf ada akhlak macam tu. Dia sanggup tahan. Dia sanggup maafkan. Dia sanggup bantu anak dia untuk dia minta ampun bagi pihak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadikan Masya Allah, dalam keluarga dia adanya Yusuf. Sekarang perhati, dalam keluarga kita ada tak Yusuf? Kalau ada, mungkin atas kebaikan tuan-tuan, kehebatan tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Tetapi kalau belum ada tuan-tuan, kita kena fikirkan sesuatu. Ini terbukti tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Kahfi, bukti bahawa anak yang baik ni daripada ibu bapa yang baik ni. Dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu min an amri zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang ku perbuat bukan menurut kemahuanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Baik. Ini kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Apabila Nabi Musa alaihissalam tengok Nabi Khidir rosakkan kapal, Nabi Khidir bunuh budak yang tengah main. Yang ketiga ni, Nabi Khidir bangunkan satu rumah, satu dinding yang nak roboh. Rupa-rupanya bila ditanya, kerana apa? Di bawah tu adalah satu harta, yang harta tu milik dua orang anak yatim yang ayah dia soleh. Oh, Masya Allah. Ada kita dengar pengajian mengatakan ayah tersebut ialah keturunan ketujuh daripada anak yang punya harta tersebut. Maka ini penting doa daripada anak ibu-ibu, ayah-ayah yang soleh. Menjadi orang soleh bukan perkara mudah-mudah, bukan perkara senang-senang sehingga kita boleh pandang dia satu benda enteng je. Kita tak hendak tuan-tuan macam hari ni, tuan-tuan pergi hantar anak Mahathafiz. Pergi hantar. Kita pergi hantar, betul kita ziarah petang-petang. Bila kita pergi hantar tu, bila kita pergi ziarah tu petang-petang tu, kadang-kadang dekat Mahathafiz ni, yang merokok lah. Ni mak ayah ni. Dah hantar anak Mahathafiz. Hang pakat-pakat lah. Kalau nak merokok sekalipun, sorok-sorok lah. Kan?
Merokok lah tempat-tempat lain, bawa kereta ke, kan? Tepi-tepi pokok ke, panjat pokok dulu kan, jangan bagi orang nampak. Kesian budak tu. Ayah hantar mahal tahfiz, tapi pergi ziarah kerang, mak pakai jubah melekat tuan. Jubah melekat ni lagi seksi daripada orang tak pakai baju. So jangan buat perangai macam ni, kan? Tak adalah buruk sangat, tapi sangat buruk. Malu anak-anak tuan-tuan, malu anak-anak, kan? Kita tengok tuan-tuan, baguslah nak pergi hantar tu, bagus, tapi kalau nak pergi ziarah, tolong sesuaikan dengan pakaian, tolong sampaikan tuan-tuan pada kawan-kawan. Jangan sampai macam tu. Nak pergi ziarah, kotak rokok tinggal di rumah, bawa lighter je, ataupun bawa rokok, lighter tinggal di rumah, kan? Tapi tak boleh, sekali dia pinjam dah lighter orang, tak payah, bawa lighter je, rokok tinggal, kan? Jangan buat macam tu. Kita kena usahalah, barulah matching. Hantar anak belajar agama, kita sendiri pun nak beragama. Seorang mudir dalam hari anugerah mahad tahfiz dia kata apa? Tuan-tuan, anak tuan-tuan kat sini bangun pukul 4 pagi. Anak tuan-tuan kat sini bangun pukul 4 pagi. Tuan-tuan pun kena bangun pukul 4 pagi. Kan? Jangan anak je bangun. Nanti tuan-tuan tak bangun. Sekali bila anak balik rumah, anak bangun, sehari tengok ayah tak bangun. 2 hari tengok mak tak bangun. 3 hari, lama-lama dia pun ruyuk. Ruyuk, habis. Kan? Jadi, kesian dekat dia. Kita kena bagi sokongan. Hantar anak ke sekolah agama. Nak pergi ziarah tu, tolong kemas sikit. Ini pergi ziarah pakai tak sopan, tak kenal lah tuan-tuan. Tak kenal. Jadi, itu yang kedua. Pertama Yusuf. Ada ayah dia Yakub, yang mana ayah dia mampu menerima kesilapan anak dia, mendoakan anak dia, dan positif dengan apa yang berlaku. Allahumma salli alaihi. Satu. Yang kedua, dalam surah Al-Kahfi yang kita dah baca hari Jumaat ni, iaitu kesan daripada kesolehan ayah dia, keturunan dia, maka anak dia dapat. Tuan-tuan, kita tengok dalam silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW, dalam kitab Ar-Rahik Makhtum, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri pun ada tulis. Dalam kitab Sirah Nabawiyah Syekh Ramadan Al-Buti pun ada sebut semua ni. Biasanya dalam buku-buku yang menceritakan tentang kisah Sayyidina Muhammad SAW ni, dia akan letakkanlah silsilah keturunan. Kalau boleh kita ingat sikit-sikit lah tuan-tuan, insya-Allah. Contoh, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Kilab bin Ghalib, Ghalib bin salah. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Malik, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihar, Fihar bin Malik, Malik bin Nizar, Nizar bin Kinanah, Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Minta maaf kalau ada kesilapan di situ, insya-Allah setakat ni betul lah kot. Tuan-tuan, dalam 21 orang tu, kitab sirah menulis bahawa semua mereka itu walaupun duduk dalam situasi yang 500 tahun tidak ada Nabi, tetapi keturunan ini tidak terlibat dengan zina. Bukan senang kan? Di saat, kalau kita tengok dalam kitab, contohnya Syed Qutb tulis Petunjuk Sepanjang Jalan, dia kata antara cara ciri-ciri jahiliyah tu ialah bila bertawaf itu mereka bertelanjang. Seorang anak boleh mewarisi mak dia apabila ayah dia mati. Ini cerita karut ni tuan-tuan. Tapi itu jahiliyah. Kemudian apabila seorang lelaki ingin bersama mana-mana wanita, dia cuma pergi rumah orang tu, dia tanda, letak satu tanda macam cerita Piramli tu, kan? Letak satu tanda, kemudian wanita itu boleh bersama dengan dia. Ini jahiliyah. Bukan senang tuan-tuan kita nak elak benda-benda macam ni di saat benda itu bermaharajalela.
Nah, contoh merokok tadi. Merokok. Kalau kita jumpa orang merokok, kita tanya dia, kebanyakan yang kata merokok ni sebab apa? Sebab kawan-kawan merokok. Nampak? Tapi nak bagi tahu, bukan senang nak elak situasi macam tu. Kalau kita lah tuan-tuan, hidup zaman jahiliah dulu, sekarang memanglah kita kata apalah teruk sangat Abu Jahal ni. Tapi kalau kita hidup zaman tu tuan-tuan, silap-silap bulan, kita Abu Jahal ya. Bukan senang tuan. Masya Allah. Jadi 3 dalil ni. Pertama, Nabi Yaqub, lahirnya Nabi Yusuf yang hebat. Kedua, dalam surah Al-Kahfi, anak yang soleh tadi daripada bapa yang soleh. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW yang lahir daripada keturunan-keturunan tadi tu, kan, yang tidak terlibat dengan zina dan sebagainya. Maka ini semua perlu kita perhatikan dan perlu kita ambil berat. Perlu kita perhatikan dan perlu kita ambil berat sementara kita nak menjalani Syawal selepas Ramadan ni. Baik. Mana ke dia tuan. Jadi ada orang tanya macam mana kita nak mendapat semua perkara-perkara tersebut. Maka tidak lain tidak bukanlah tuan-tuan, ialah melalui ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Tak, siapa nak dunia dengan ilmu, siapa nak akhirat dengan ilmu, siapa nak dua-dua pun dengan ilmu. Maka dengan ilmu menjadikan selesai perkara ini. So nak dapat ilmu macam mana? 3 cara. Pertama, baca. Kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ustaz Zahzan dulu dalam TV pun dia ada sebut. Dia petik satu kata-kata orang bijak. Dia kata, aku hairan dengan umat ini yang mereka ini malas membaca. Kalau mereka baca pun dia orang tak faham. Bangun dah jiran saya sebelah tu. Tu kan dia dah bangun, yang si yang menyalak tu lah kan. Apa tadi? Dia tak baca. Dia baca pun dia tak faham. Dia faham pun dia tak buat. Dia buat pun dengan cara yang salah. Ini kadang-kadang berlaku tuan-tuan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, baca. Bacalah apa benda pun, yang penting baca, kan. Mudah-mudahan dengan membaca itu mampu mencambah minda kita ni. Tak apalah huraian tuan-tuan, bebas. Yang kedua bertanya. Fas'alu ahla zikri fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang yang tahu kalau kita tak tahu, kan. Kita kena tanya supaya kita tidak sesat tuan-tuan. Dan yang ketiga, kita kena berguru. Kita kena berguru sebagaimana Jibril alaihissalam menjadi guru kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, dalam satu khutbah Jumaat, khatib nak menghabiskan khutbah dia bawa satu pesanan. Pesanan ni Masya Allah, kan, kita rasa sonok dah tuan-tuan kalau dapat pesanan-pesanan macam ni, kan. Tuan-tuan pun mungkin dah maklum, tapi kita kena ulang supaya kita ingat tuan. Apa kata Jibril alaihissalam pesan pada Nabi Muhammad SAW? Jibril kata, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah macam mana kamu nak hidup, ingat kamu akan mati. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintalah kepada siapa kamu nak cinta pun, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya, kan. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Buatlah apa kamu nak buat, tapi kamu ingat kamu akan ditanya tentang apa yang kamu buat tu. Masya Allah. Kemudian Jibril sambung lagi, ya Muhammad, syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Wahai Muhammad, keperkasaan, kemuliaan, kehebatan seseorang mukmin itu ialah dengan bangun malamnya. Dengan bangun malamnya. Masya Allah. Dan dia kata wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaannya, mulia manusia itu apabila dia tidak bergantung kepada manusia. Kebergantungannya kepada manusia total tuan-tuan, tak ada. Maknanya kebergantungan dia, permohonan dia lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Saya teringat satu kisah di mana seorang dia minta bantuan kepada Sayyidina Osman bin Affan. Dia minta bantuan. Kemudian Sayyidina bin Affan tak bagi.
Atas sebab-sebab tertentu mungkin tak cukup dia punya kriteria dan sebagainya kan, dia tak bagi. Tak apalah pun, tak bagi. Dalam proses balik rumah, dalam balik rumah tu berjumpa dengan kawan, bagi tahu tak dapat dan sebagainya. Maka kawan pesan, mintalah pada Allah, minta pada Allah. Kan? Tuan-tuan, balik rumah, buat 2 rakaat. Sahabat ni buat 2 rakaat. Bangun malam, balik rumah terus buat 2 rakaat. Mengadu pada Allah SWT. Kan? Mengadu pada Allah Ta'ala, kemudian pergi balik. Dalam proses dia nak pergi tu, dia tengok Sayyidina Osman tengah cari dia. Kerana apa? Untuk beri bantuan. Masya Allah. So ini tuan-tuan, kadang-kadang berlaku juga dalam diri kita tuan-tuan. Kadang-kadang tuan, cuba kita perhati. Kita minta banyak kan. Percaya tak? Ya Allah Ta'ala beri jauh lebih banyak. Kita minta banyak. Tapi ya Allah Ta'ala beri jauh lebih banyak. Kan? Jauh lebih banyak. Kan? Apa dia? Apa sajalah, apa saja. Baik berupa harta benda, pangkat. Kita mungkin tak dapat semua. Tetapi yang kita dapat tu jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta. Kan? Kadang-kadang Allah Ta'ala mungkin tak bagi kita keluarga, tetapi Allah Ta'ala bagi kita bahagia. Nak? Masya Allah. Jadi benda-benda macam ini tuan-tuan. Satu perkara yang bila kita duduk renung balik, dia begitu menghiburkan dan kita rasa malu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena berguru. Kena berguru. Dalam nak dapat ilmu ni, dia kena berguru, iaitu tiga perkara ni. Pertama, membaca. Yang kedua, bertanya. Yang ketiga, kenalah berguru. Supaya dengan berguru tu, ilmu kita tidaklah merapu-rapu jadinya kan. So nak guru ni, elok 1 guru ke, 2 guru ke, 3 guru ke. Teringat kami ketika belajar tu, dengan tuan guru kita lah, Ustaz Zul Kifli Al-Bakri kan. Ketika ditanya kan, kami ni nak guru dengan seorang guru ke ataupun berapa orang guru? Elok kita belajar dengan banyak guru. Kami ni pula nak belajar satu ilmu ke atau banyak ilmu? Kan? Kami ni nak belajar satu ilmu ke ataupun banyak ilmu? Dia kata tengok umur. Kalau umur muda, belajarlah konsentrate satu-satu bidang tu dulu. Kuasai bidang ni. Tetapi kalau umur macam ini tuan-tuan, tidaklah tua sangat, tapi sangat tua lah tuan-tuan. Kita ni tua dah kan. Belajarlah banyak tak apa. Belajar banyak tak apa kan. Kita belajar fiqh, tauhid, sirah. Kita tak ada masa untuk konsentrate ni. Kita kutip semua. Tak apa tuan-tuan. Jadi beruntunglah bagi orang yang di keliling dia ada guru-guru yang dia boleh dapat manfaat, dan ada guru-guru yang dia boleh jadikan tempat untuk bertanya, jadikan tempat untuk merujuk. Baik. Saya nak bawa sikit tuan-tuan sebagai akhir. Dah tu panjang-panjang, tuan-tuan pun nak buat kerja lain lagi kan. Baik. Sebelum tu, dengan ilmu, adalah saya tulis sini contohnya kan, ilmu ni mendatangkan apa, tapi tak apalah, masa kita terhad, ada 5 perkara. Saya nak buat satu tuan-tuan. Cukuplah dengan ilmu menjadikan kita tak serabut. Tak serabut. Contoh serabut apa? Contoh serabut, puasa 6, puasa qada. Puasa 6, puasa qada. Allahumma salli alaihi wasallam. Isu ni tuan-tuan tak pernah selesai tuan-tuan. Ramadan ni, habis Ramadan, Ustaz, boleh tak puasa 6 plus puasa qada? Boleh tak? Ini tak, itu tak. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, dengan ilmu hilang semua. Ada yang katakan, boleh je kan. Tapi kalau nak afdal, kita puasalah qada dulu, kemudian puasa 6. Ataupun puasa qada, nanti puasa 6 tu terangkat sekali. Jawapan kepada soalan ini tuan-tuan, bila belajar ilmu. Bila pergi belajar ilmu, dia akan dapat satu jawapan yang begitu jelas, dan walaupun dia terpaksa buat banyak, dia rasa okey. Kenapa kita sanggup Ramadan 30 hari? Kita buat biasa je. Kita buat terus je. Kita tanpa ada persoalan. Kerana apa? 30 hari lama tuan. 30 hari ni lama tuan. Tapi kenapa tak ada rasa apa-apa? Sebab apa? Sebab kita ada ilmu tentang Ramadan. Begitulah juga dengan puasa qada, puasa 6 ni. Cari ilmu, dapat ilmu tu, insya-Allah clear. Kan? So dia tak serabut. Maka itu baru satu tuan-tuan. Kalau kita senaraikan kerana macam mana ilmu ni, belum lagi kalau kita rujuk dalam surah bimbingan mukminin, Allah Subhanahu Wa Taala samakan orang yang berilmu dengan malaikat
malah dengan Allah SWT sekali dalam satu baris ayat Quran. Kita baca dalam wirid kan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, Masya Allah, ini orang berilmu tuan. Nak jadi, kalau kita dah tak sempat tuan, kita berilah pada anak-anak kita. Kalau kita anak-anak tak ada, cari anak-anak saudara dan sebagainya, taja tuan, taja. Anak-anak saudara tak ada tuan, carilah siapa anak-anak orang lain ke apa semua, buat pilah macam mana pun. Buat pilah macam mana pun. Nah, baik. Kita tamatkan tuan-tuan dengan beberapa peristiwa yang berlaku dalam Syawal. Nah, yang berlaku dalam Syawal. Pertama, 27 Syawal Nabi ke Taif, pada tahun ke-10 kenabian. Yang kedua, 13 Syawal kelahiran Imam Nawawi. Syawal 1 Hijrah perang Bani Qainuqa. 17 Syawal berlakunya perang Uhud. Kemudian pada bulan Syawal juga lahirnya Aisyah, dan pernikahannya dengan Nabi Muhammad SAW juga dalam bulan Syawal. Kalau masa zaman jahiliah dulu, diorang kata bulan Syawal ni bulan yang sial. Tadilah kerana tadi, ingat mula-mula tadi, kerana unta betina tidak mahu bersama dengan unta jantan. Jadi orang Arab masa tu dia kata sial. So Nabi SAW dia nikah dengan dengan Aisyah ni, maka terhapus benda itu. Nabi nak tunjukkan bahawa tidak ada sialnya dalam bulan tersebut. 29 Syawal pernikahan Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa Ali disebut karamallahu wajhah tuan-tuan? Yang ni kena cari tuan-tuan, kena cari homework. Sebab sahabat lain radhiyallahu anhu, tiba-tiba Ali ada yang sebut radhiyallahu anhu, ada yang sebut karamallahu wajhah. Kan? Why? Carilah. Nah, yang ketujuh, Syawal 4 Hijrah pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah. Syawal 4 Hijrah kelahiran cucu Nabi SAW, iaitu siapa? Husain. 18 Syawal 5 Hijrah perang Khandaq, yakni perang Ahzab. Dalam perang Khandaq tuan-tuan ada satu peristiwa yang bukan, dia banyak peristiwa, tapi antara peristiwa-peristiwa yang menarik kan, antaranya apa yang berlaku pada Ammar bin Yasir. Masa nak gali, masa nak bina masjid dan sebagainya, masa nak gali parit dan sebagainya kan, maka berlakulah banyak peristiwa, antaranya yang sahabat Nabi ajak Nabi makan di rumah, sedangkan dia ada makanan yang sedikit. Masya Allah tuan. Baik, yang ke-10 Syawal 6 Hijrah berlakunya perang Hunain. Ini juga perang-perang yang elok kita ambil tahu, elok kita menelaahnya sikit-sikit lah tuan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini ada manfaat bagi saya yang bercakap, dan bagi tuan-tuan yang mendengar. Kalau bicara saya ni ada yang tak kena sebagainya, saya minta maaf. Atas masalah teknikal awal-awal tadi pun saya minta maaf banyak-banyak. Terima kasih kerana sudi bersama-sama. Ini seri yang kelima. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, nanti dengan ceritanya kalau PKP ni masih berlangsung lagi, kita akan bawalah insan-insan kamil yang lain pula kan, untuk bersama dengan kita sama-sama ni buat live macam ni kan. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang penting tuan-tuan, yang penting masa-masa kita ni terisi. Aid Abdullah Al-Qarni dalam buku dia Jangan Bersedih, dia kata apa? Manusia masih lagi melaksanakan 3 perkara yang melalaikan. Ada ke saya catat sini? Manusia masih lagi melakukan 3 kesalahan yang sama pada setiap hari. Yang pertama dia kata apa dia? Menyia-nyiakan waktu. Ini ramai masih orang buat, kata. Kan? Sedangkan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kan? Daripada kebaikan Islam itu tinggalkan yang tak perlu. Yang kedua, memperkatakan hal-hal yang tiada manfaat untuk dirinya. Jadi itu sebab pesan orang baik-baik, sebelum cakap kita fikir dulu supaya kita tak cakap benda yang tak elok. Yang ketiga, memberi perhatian yang terlalu besar kepada perkara yang remeh-temeh. Tuan-tuan nak tahu perkara remeh-temeh ni apa dia? Rujuk dalam kitab Penawar Bagi Hati. Allah tuan-tuan, bila kita tengok situ tuan-tuan, tepuk dahi kita. Antara perkara remeh-temeh apa dia? Bab makan. Kadang-kadang kita berhabis bab makan. Kita pergi jauh-jauh hanya kerana nak makan. Bila kita tengok kitab, rupa-rupanya makan ni benda remeh-temeh ya. Masya Allah, mudah-mudahan saya dapat ambil manfaat
Mudah-mudahan tuan-tuan pun sama-samalah, kalau ada yang tak betul tu tuan-tuan tegurlah lah. Tegurlah bagi WhatsApp dan sebagainya. Terima kasih kepada yang sudah mendengar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sekali insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qawwi imanana wa wahhid sufufana wa jama' qulubana ala mahabbatik. Irhamna ya Allah, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahim. Sahil umurana wa wasi' arzaqana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum insyaallah. الله